Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Teacher Sinta hari ini, kita akan fokuskan kepada bahagian ketiga, bab 7 sukatan serakan data terkumpul, iaitu bagi tajuk OGIF. Kuartil 1, median, kuartil 3, histogram longgokkan serta persentil. Kita tengok satu persatu apa yang kita nak belajar hari ini. Yang pertama kita nak membina OGIF seperti yang nyatakan tadi. Nak menghitung kuartil 1, median serta kuartil 3. Seterusnya kita nak membina histogram longgokkan. Dan yang terakhir kita nak lihat macam mana pengiraan persentil. Kemudian kita tengok satu persatu. OGIF. Untuk membina OGIF, apa yang perlu ditekankan ialah apa benda yang diperlukan, apa data yang diperlukan untuk kita bina OGIF. Pertama sekali bagi paksi X, kita akan menggunakan sempadan atas. Itu paksi X. Dan paksi Y, kita akan gunakan kekerapan longgokkan. Bukan kekerapan biasa, kekerapan longgokkan. Sebab tu kalau perasan OGIF ni, hasil dia akan nampak graf tu akan naik dia ke atas kan. Sebab kita guna kekerapan longgokkan. Kekerapan longgokkan ni kan dia kita tambahkan, makin tambah makin banyak. Jadi graf kita akan bertambah naik, tambah naik macam tu lah. So lagi satu, nak melengkapkan OGIF ni, bila kita dah plot kan, kita perlu sambungkan titik-titik itu menggunakan tangan, bukan pembaris. Jom kita lihat contoh yang pertama, bagaimana nak membina OGIF. So apabila diberi soalan, pertama sekali perlu lengkapkan jadual. Dalam jadual seperti yang kita lihat dalam kelas-kelas sebelum ni, lengkapkan selang kelas, kekerapan, sempadan atas serta kekerapan longgokkan. Bila dah lengkap jadual, perkara yang kedua kita perlu lihat skala. Skala untuk paksi X. Kita tak perlu tekankan sangat sebab kita akan terus ambil nilai sempadan atas. Terus ambil. Tak payah nak buat pengiraan ke apa ke, terus ambil sempadan atas. Ambil dan terus plotkan pada graf. Untuk paksi Y, yang ini penting. Untuk paksi Y, kita akan gunakan kekerapan longgokkan. Dan kita lihat dekat soalan tu, diberi paksi Y tu apa dia punya skala. Kalau soalan ni diberi paksi Y ialah 2 cm, 2 biji mangga. Bermaksud 2 cm tu adalah satu kotak besar dalam graf. 2 cm satu kotak besar tu mewakili sifir 2. Iaitu 2 biji mangga, sifir 2. Kalau 2 cm 5 biji mangga, maksudnya satu kotak besar tu kita wakilkan dengan sifir 5. Kita tengok apa yang diwakilkan. So kalau ikut soalan ni, kita teruskan dengan sifir 2 lah. 2, 4, 6 sampai habis. So lengkapkan ke semua skala tu. Seterusnya kita plotkan titik koordinat. So bila sempadan atas dia contoh kat situ 90.5, berapa kekerapan dia? Tandakan. Seterusnya sampai habis. Bila dah habis plotkan, lagi satu plot ni guna awak tanda tu pakai X. X. Jangan buat star. No, jangan buat star, jangan buat dot tu, titik. Sebab kedua-dua tu tak stable. Kalau awak nak paling bagus, kena buat guna tandakan sebagai X saja. So bila kita tandakan, kita lengkapkan graf tu menggunakan tangan. Jangan guna pembaris. Lengkaplah OGIF kita. Last sekali labelkan kekerapan melonggok di paksi Y dan juga paksi X sempadan atas. Siap untuk lukis OGIF. Contoh yang kedua ni menunjukkan pengiraan hasil daripada OGIF yang kita dapat. Yang pertama, macam mana nak menentukan kuartil pertama Q1, median iaitu Q2 serta kuartil ketiga. Perlu diingatkan kuartil tu adalah kuart. Kuart bermaksud 1/4. Maksudnya kita bagikan kepada 4 bahagian. Kalau kuartil pertama 1/4. Kalau median tu tengah-tengah 2/4 ataupun 1/2 lah. Kuartil ketiga tu maksudnya 3 daripada 4 bahagian. Jadi tengok contoh. Menunjukkan mata yang diperolehi sekumpulan murid. Jadi tentukan kuartil pertama, median, kuartil ketiga serta nyatakan maksud yang diperolehi lah.
So tengok soalan pertama, kuartil pertama. Kuartil pertama 1 daripada 4. Kita darabkan dengan jumlah semua sekali data yang ada. So cara nak tengok jumlah semua tu adalah kita tengok last kali kita punya OGIF tu berhenti kat mana. Apa paksi Y dia. So nampak kat situ. Jumlah keseluruhan dia adalah 40. Sebab tu kita darabkan dengan 40. So kuartil pertama tadi 1/4 darab 40 dapatlah 10. So 10 tu kita pergi lihat dekat paksi Y. Okay. Ambil pembaris, gariskan sampai dia sentuh graf. Bila dah sentuh graf tu, kita tarik dia ke bawah untuk kita baca apa nilai X dia. So, untuk kuartil pertama, kita dapat 20.5. Bagi median, okay, iaitu 1/2 daripada 40. Nilai 20 pada paksi Y, tarik ke graf dan baca nilai ke bawah, itu adalah 30.5. Okay, dan kuartil ketiga adalah 3 daripada 4 darab 40 dapat 30 kan. Dari 30 kita cari nilai pada paksi Y. Kita tarik dia ke tepi dan apa nilai dia kat bawah? Iaitu 40.5. So, penerangan dia simple saja. Kalau kuartil pertama tu terdapat 10 murid yang mendapat mata kurang atau sama dengan 20.5. Yang ni pun sama je. Kalau kuartil ni, dia kena bagi apa nilai kita dapat dan simbol dia adalah kurang atau sama. Okey, seterusnya contoh ketiga, histogram kekerapan. Okey, sebelum ni awak lukis histogram sahaja, okey. Tapi untuk sekarang yang kita belajar ni, kita melukis histogram berdasarkan kekerapan. Jadi sama saja macam kita lukis histogram, iaitu kita buat carta palang tu kan. Tapi kita punya skala tu dah berbeza. Bukan skala. Apa kita nak cari tu dah berbeza. Paksi X tu adalah sempadan bawah. Okey, sempadan bawah. Kalau kekerapan, yang paksi Y tu kita guna kekerapan melonggok. Sebab tu namanya histogram kekerapan. Sebab dia histogram tu akan naik dia ke atas. Okey. Histogram melonggok. Okey, histogram melonggokkan. Okey, seterusnya dia sama saja seperti yang kita buat sebelum ni, iaitu carta palang, cuma kita gunakan lagi sekali kekerapan melonggokkan dengan sempadan bawah. Okey, dari soalan ni dia suruh bina OGIF pula atas histogram kekerapan histogram melonggokkan yang kita dah buat. Jadi dia sambung sajalah titik-titik tu pada histogram yang kita dah siapkan. Okey, step dia sama macam tadi. Okey, seterusnya itu contoh keempat berkaitan dengan persentil. Okey, ini apa yang kita perlu cari hasil daripada OGIF yang kita akan dah dilukis. Okay, contoh OGIF menunjukkan jisim bola yang dijual di sebuah kedai. Berdasarkan OGIF berikut, hitungkan. Okay, hitungkan yang pertama, persentil ke 30. Okay, persentil tu maksud dia adalah persen per 100. Kalau dikata persentil ke 30, maksudnya P30, maksudnya 30 daripada 100. Kita darabkan dengan jumlah keseluruhan. Kalau soalan ni, kita tengok. Awak punya OGIF tu berakhir dekat nombor mana? Ujung sekali atas tu. Kita tarik dia ke paksi Y, dia berakhir di nombor 50. Maksudnya 50 lah jumlah keseluruhan. Sebab tu 30 per 100 darab 50 untuk dapatkan persentil 30. So kita dapat 15 kan? So 15 tu kita cari di paksi Y, tarik dia ke graf. Apa jawapan dia kat bawah? Macam tu. Okay, so dapat 400.5. Soalan kedua, ditanya persentil ke 68. Itu 68 per 100. Kita darab jumlah keseluruhan itu 50. Dapat 34. So 34 kita cari dekat paksi Y. Okay, paksi Y 34. Okay, tarik, ambil baris, tarik sampai sentuh graf. Apa jawapan dia kat bawah? 530.5. Okay, soalan ketiga. Bola berkualiti grade A mempunyai persentil ke 86. Berapakah jisim minimum? Jadi kita buat 86 per dengan 100. Okay, darab dengan jumlah keseluruhan 50. Kita dapat 43 kan? So 43 kita baca pada paksi Y. Tarik dia ke graf. Apa bacaan ni kat bawah? So kita akan dapat 620.5. Dan last sekali ditanya berapakah peratusan bola itu mempunyai jisim kurang daripada 360.5. So dia nak peratus jisim kan? Jadi sekarang berapakah peratusan bola? Okey, sekarang di maklumat yang diberi adalah 360.5. Itu adalah jisim, gram kan? Jadi maklumat kita dapat tu adalah paksi X. Jadi daripada paksi X tu awak cari 360.5. Okey, kemudian awak tarik dia naik atas sampai disentuh dekat OGIF kita tu, dan tarik jawapan dia ke paksi Y untuk awak baca apa nilai dia. So di situ awak dapat nilai dia 11. Sebab dia nak peratusan, jadi kita buatlah dia sebagai 11 per dengan 50. Ada salah sikit tu. 11 per dengan 50, okay, darabkan dengan 100. Kita akan dapat kat situ 22%. Soalan nak peratus. Okay, so ingat kalau persentil kita per dengan 100, kalau kuartil kita perkan dengan 4. Okay, jadi rasanya cukup untuk kita punya tajuk hari ini. So kita akan sambung lagi
dalam bahagian yang keempat. Jadi semoga awak semua dapat faham ya. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih. End of part 3. Goodbye. Assalamualaikum.